Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Istiadat membuka naubat setelah ditutup selama 40 hari berikutan kemangkatan yang teramat mulia Pengiran Babu Raja Pengiran Anak Haji Besar binti Pengiran Anak Haji Metasan pada 16 Oktober lalu diadakan lewat petang kemarin di Lapau di Ibu Negara. Istiadat dilangsungkan di hadapan Majlis Yang Amat Mulia Pengiran Lela Kshatriya Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Istiadat bermula dengan majlis bertahlil dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Ya Allah, 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 Ya Allah. Doa tahlil dan doa Allah peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli majlis-majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, pengiran-pengiran peranakan, pihin-pihin menteri dan menteri-menteri hulu balang. Hal-hal yang menjadi keprihatinan bersama antara negara Brunei Darussalam dan Australia antara perkara yang dibincangkan semasa kunjungan muhibah Puan yang terutama Nicola Rosenblum, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Pada kunjungan muhibah tersebut, Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas perlantikannya sebagai Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Semasa kunjungan, Puan Yang Terutama berkesempatan untuk mengetahui akan perjalanan dan peraturan-peraturan persidangan Majlis Mesyuarat Negara yang dipraktikkan pada masa ini. Juga hadir Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. SMS Brunei prihatin bagi dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim kembali lagi. Orang ramai boleh menyalurkan sumbangan melalui kemudahan perkhidmatan SMS Brunei prihatin bagi pengguna DST dan Progressive Cellular Sendirian Berhad. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pendidikan yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Majlis diteruskan dengan penyampaian promo SMS Brunei Prihatin dalam bentuk cakra padat daripada pihak syarikat Magic Media, penaja penerbitan promo SMS. Promo tersebut akan disiarkan di radio televisyen Brunei dan di beberapa buah pawagam di negara ini selama lebih 2 bulan. Sumbangan boleh dibuat dengan menaip dana tanpa jarak diikuti dengan jumlah sumbangan RM1, RM5, RM10, RM15 atau RM20 dan hantar ke 38111 bagi pengguna DST atau Progressive Cellular. Pada majlis ini, syarikat DST menyerahkan poster SMS Brunei Prihatin. Kita boleh membuat sumbangan derma dengan menaik SMS berikut dan mengantarnya kepada
Juga diadakan penyerahan sebanyak 3,848 keping kupon bagi pembelian peralatan dan keperluan persekolahan bagi tahun 2017 kepada pegawai-pegawai daerah dan wakil dari daerah Belaid. Kupon-kupon tersebut seterusnya akan diserahkan kepada anak-anak yatim melalui ketua-ketua kampung di seluruh negara. Setiap seorang anak yatim yang berdaftar di bawah Sekretariat Dana menerima sumbangan berbentuk kupon yang bernilai RM70. Majlis pada petang ini diselanjutkan dengan Pada majlis ini juga, 2 buah keluarga yang terlibat dalam kebakaran rumah baru-baru ini menerima sumbangan kewangan daripada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berjumlah RM8,700. Sumbangan disampaikan oleh Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sepuluh orang peserta terdiri daripada 5 peserta Qari dan 5 peserta Qari'ah berjaya melayakkan diri ke musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1438 Hijrah 2016 Masihi. 5 peserta Qari yang berjaya ialah Awang Muhammad bin Ali, Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Metusin, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, Awang Muhammad Hasrin bin Haji Kamis dan Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah. Sementara 5 peserta Qari'ah lagi ialah Dayang Hajah Maidah binti Haji Abdul Rahman, Dayang Nur Izzah binti Haji Muhammad Deli, Dayang Hajah Siti Nur Zuhairah binti Haji Awang Damit, Dayang Hajah Nurul Akmalina binti Haji Yahya dan Dayang Nur Faizah binti Haji Imran. Manakala Johan menunggu Awangku Adibul Amin bin Pengiran Haji Marjuki dan Dayang Hajah Siti Huzaimah Yadi binti Haji Rosli. Pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah musabaqah berlangsung petang kemarin di Dewan Kuliah Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Lailur Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. InsyaAllah akan berusaha meningkatkan dan menambah baik mutu pembacaan dan cuba mencari kelemahan-kelemahan, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan akan meningkatkan seperti mana lazimnya seperti tahun-tahun yang lalu, persiapan akan dibuat seperti biasalah untuk membuat latihan seperti biasa bersama ibu saya sendiri dan juga berguru kepada guru-guru yang berkhidmat di negara Darussalam lah dalam bidang seni pembacaan Al-Quran. Semua hospital daerah di negara ini akan menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang kepakaran tertentu dan akan beroperasi dengan cara lebih bersepadu serta saling melengkapi antara satu sama lain. Setiap pesakit akan menerima tahap penjagaan kesihatan yang sama walaupun cara penyampaiannya adalah berbeza. Menteri Kesihatan berucap demikian semasa sesi muzakarah bersama ahli berkepentingan bagi daerah Tutung. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi juga menggariskan peranan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah sebagai pusat sehenti untuk meningkatkan pembangunan penjagaan kesihatan serta menyediakan perkhidmatan kesihatan yang terbaik di negara ini. Akan menerima tahap penjagaan kesihatan yang sama walaupun cara penyampaiannya berbeza. Dalam hal ini, projek pusat sehenti ataupun one-stop center untuk endoskopi dan pembedahan katarak di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ini melibatkan pelbagai sumber seperti pakar, ubat-ubatan, peralatan yang berkualiti tinggi dan wad pemulihan di satu tempat untuk menjimatkan masa para pesakit daripada melakukan beberapa kunjungan hospital di samping meningkatkan keselesaan mereka ketika dirawat. Para pesakit boleh pulang ke rumah selepas beberapa jam pembedahan dilakukan dan tidak perlu bimbang tentang pemulihan mereka. Projek ini juga akan menggunakan infrastruktur yang sedia ada di hospital ini dan tidak akan menjejaskan operasi biasa. Yang Berhormat juga menyeru semua pegawai dan kaki tangan hospital di daerah Tutong agar sama-sama memikul tanggungjawab dan menjalankan peranan masing-masing dalam meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan untuk menjaga kesihatan dan menekankan bahawa kesihatan adalah peranan semua.
Kerjasama erat dari semua pihak berkepentingan, terutamanya pemimpin di peringkat akar umbi, yakni grassroots leaders, adalah kunci dalam sama-sama menangani apa jua isu-isu yang timbul dan mencari penyelesaian secara penuh terbuka dan kolektif. Pendekatan bersepadu dari semua pihak ini ataupun yang titah ke bawah duli beberapa kali sudahnya, whole of nation ataupun whole of society approach ini adalah sesuai dengan visi Kementerian Kesihatan, iaitu bersama ke arah warga sihat. Punca kematian. Antara yang hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Srudin, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Kesihatan serta Awang Syamsul Bahrin bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong. Antara perkara yang diberikan perhatian semasa permuzakaran ini ialah mengenai inisiatif Kementerian Kesihatan untuk menjadikan hospital sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang perkhidmatan bagi penjagaan yang terbaik dan berkualiti tinggi bagi semua pesakit dan pelanggan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Jarang orang ada tinggi darah ni umurnya dalam lingkungan 30, 40, 50 tahunan ni. Selalunya perumuran 60 ke 70 tahun baru orang ada tinggi darah. Masalah jantung dan sebagainya. Tapi di Brunei, dalam meningkatkan tahap serta kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan di negara ini dan memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui konsolidasi dan pensejajaran perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih efisien, efektif dan mampan, beberapa inisiatif baharu sedang dan giat diusahakan oleh Kementerian Kesihatan. Bercakap mengenai inisiatif melibatkan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong, Dr. Hajah Maslina binti Haji Muhsin, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan semasa ditemu bual dalam sesi muzakarah kemarin menjelaskan perkhidmatan yang diberikan diharap dapat menepati dan menjimatkan masa serta menumpukan kepada pesakit atau pelanggan. Yang bermaksud dengan kualiti itu ialah keselamatan, safety, timeliness, tepat pada masanya, efisien, efektif dan equity, saksama untuk semua rakyat dan juga patient centric, iaitu memfokus kepada pesakit atau pelanggan. Jadi Kementerian Kesihatan telah membuat inisiatif yang membuat satu-satu hospital ini ada satu menjadi satu center of excellence. Ia mempunyai satu pusat kecemerlangannya yang tersendiri, yang mendapat ia punya niche sendiri. Jadi misalnya di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ini ialah menjadi satu pusat endoskopi dan juga pusat bagi pembedahan mata, katarak, di mana ini bukan bermaksud untuk rakyat dan penduduk daerah Tutong sahaja, malahan untuk semua negara, untuk semua daerah di negara Brunei Darussalam. Sesi muzakarah ini merupakan salah satu usaha Kementerian Kesihatan dalam meningkatkan tahap serta kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan di negara ini. Para peserta muzakarah menyambut baik sesi muzakarah yang diadakan. Usaha-usaha yang berterusan telah pun dijalankan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan khidmat Kementerian Kesihatan kepada masyarakat negara Brunei Darussalam adalah dialu-alukan dan diucapkan terima kasih kerana mereka ataupun pihak kementerian sentiasa berusaha demi kepentingan negara dan kesihatan rakyat negara Brunei masa akan datang. Muzakarah ini, kerana muzakarah ini nampaknya tujuannya adalah baik, iaitu untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan kepada orang ramai dan juga mendengar pendapat dan pemikiran daripada ahli-ahli yang hadir bagaimana cara untuk meningkatkan kerjasama orang ramai dalam menjayakan misi Kementerian Kesihatan. Sebenarnya muzakarah pada hari ini banyak yang kami memperolehi yang untuk terutamanya apabila kami membincangkan mengenai dengan isu-isu kemasyarakatan untuk kegunaan rakyat ke negara Brunei ini, Johan.
Orang ramai khususnya penduduk di daerah Tutong dalam sedikit masa lagi akan dapat menggunakan perkhidmatan kehakiman di bangunan Mahkamah Daerah Tutong yang baru di Bukit Bendera Tutong. Kemarin diadakan majlis doa kesyukuran sempena berpindahnya Mahkamah Daerah Tutong. Pembinaan bangunan Mahkamah Daerah Tutong merupakan salah satu perancangan strategik Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bagi penempatan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah di daerah Tutong di bawah satu bumbung. Ini membolehkan perkhidmatan kehakiman dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan sempurna dalam suasana yang lebih selesa. Hadirin berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Awang Haji Kifrawi bin Datuk Paduka Haji Kifli, Ketua Hakim Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran yang dikepalai oleh Pengiran Haji Syahril Azman bin Pengiran Haji Metusin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Tutong. Pembinaan bangunan Mahkamah Daerah Tutong dilaksanakan melalui Rancangan Kemajuan Negara ke-10 dengan menelan belanja lebih 16 juta ringgit. Bangunan ini dilengkapi dengan 7 buah dewan perbicaraan dan 2 ruang pejabat bersama kaunter urusan yang berasingan bagi kegunaan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat kali ke-17 ASEAN Telsom diteruskan kemarin dengan mesyuarat antara ASEAN Telsom dan rakan-rakan dialog. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan. ASEAN Telsom telah diberikan taklimat mengenai aktiviti-aktiviti ICT yang diungkapkan bersama pada tahun ini antara ASEAN dan Republik Korea yang antara lain termasuk penambahan perkhidmatan dan teknologi yang baharu, peningkatan kapasiti dan perkongsian maklumat, pengukuhan infrastruktur ICT serta kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa mengenai perkembangan jalur lebar APIS, memperkasa keupayaan wanita melalui ICT dan kemajuan aplikasi-aplikasi mobil. Kedua-dua belah pihak juga bertukar-tukar pandangan mengenai kerjasama dalam bidang-bidang yang boleh diterokai bersama antara ASEAN dan Republik Korea. Ianya termasuk projek-projek yang berkaitan dengan konektiviti, inovasi, Internet of Things, perkembangan sumber manusia, big data dan green ICT. ASEAN Telsom berterima kasih kepada Republik Korea atas beberapa cadangan mengenai kerjasama yang baru dan mengulangi sokongan terhadap projek-projek dan kerjasama yang sedang dilaksanakan. Vision of that was the first nationwide IoT networks business system. We look forward to expanding cooperation with ASEAN. ASEAN Telsom juga mengadakan pertemuan dengan Delegasi Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Semasa pertemuan tersebut, beberapa perkara termasuk pembangunan rangka kerja strategi ASEAN mengenai perlindungan kanak-kanak atas talian serta forum ITU ASEAN mengenai perlindungan kanak-kanak atas talian dibincangkan. Delegasi dari ITU kemudian memberikan taklimat kepada ASEAN Telsom mengenai cadangan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan secara bersama antara ASEAN dan ITU. Broadcast as we are migrating from analog. Pada mesyuarat ASEAN Kesatuan Eropah EU, para perwakilan EU diberikan penerangan mengenai pelancaran AIM 2020 semasa mesyuarat ke-15 Menteri-Menteri Telekomunikasi pada November 2015. AIM 2020 berperanan sebagai peta jalan bagi Telsom untuk mencapai visi yang dihasratkan dan untuk memajukan lagi pembangunan ICT ASEAN bagi 5 tahun akan datang. Sehubungan itu, ASEAN Telsom mengalu-alukan projek-projek usaha sama antara EU dan ASEAN bagi melaksanakan AIM 2020. 40 years anniversary of our relation between the EU and ASEAN, 50 years of the creation of ASEAN. Di akhir mesyuarat, para perwakilan menghadapkan laporan yang akan dikemukakan pada mesyuarat ke-16 Jemaah Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat ASEAN yang akan berlangsung hari ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas.
Orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati apabila menyertai mana-mana skim yang tidak dilesenkan di bawah undang-undang atau peraturan yang ditadbirkan oleh Authority Monetary Brunei Darussalam AMBD. Mereka hendaklah terlebih dahulu mengesahkan kesahihan skim-skim pelaburan yang ditawarkan dan meneliti risiko yang berkemungkinan timbul daripada melabur di dalam skim tersebut. Jika syarikat tersebut berada di luar negara, hendaklah memastikan dengan pihak berkuasa di luar negara sama ada ianya dilesenkan. Entiti-entiti yang tidak dilesenkan di bawah mana-mana undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditadbirkan oleh AMBD ialah seperti yang tertera. Pengguna kewangan yang ingin melibatkan diri dalam skim-skim pelaburan yang tidak dilesenkan oleh AMBD sekali lagi diingatkan bahawa mereka tidak akan dilindungi di bawah rangka kerja penyeliaan yang ditadbir oleh AMBD. Rangka kerja penyeliaan AMBD bertujuan untuk menjaga kepentingan pelabur-pelabur dengan memastikan hanya institusi atau individu yang berkelayakan boleh memberikan perkhidmatan kewangan kepada orang ramai. Senarai nama individu-individu dan institusi-institusi yang dilesenkan oleh AMBD boleh didapati melalui AMBD app atau layari www.ambd.gov.pn. Bangunan kekal kem latihan program khidmat bakti negara PKBN yang terletak di Mukim Batu Apoi Tempurung merupakan satu lagi mercu tanda yang akan memajukan daerah Tempurung sekaligus menjadi sebuah lagi tempat bagi menarik kunjungan para pelawat dari dalam dan luar negara. Majlis penyerahan bangunan PKBN di Batu Apoi Tempurung disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Ahmad bin Kadi, Pengerusi LSL Sendirian Berhad, kepada Puan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Pemangku Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kejeraya yang kemudian menyerahkan kepada Kolonel Bersara Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail, Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara. Juga hadir Datuk Paduka Dr. Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pembinaan kem tersebut merupakan projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-10 dan dilaksanakan oleh LSL Sendirian Berhad. Reka bentuknya berkonsepkan mesra alam dan mengandungi 5 buah blok bangunan yang berupaya menampung seramai 700 orang pelatih. PKBN dihasrat dapat menyumbang kepada kemajuan daerah Tempurung di samping memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. 17 orang pelajar terdiri daripada 3 orang pelajar lelaki dan 14 orang pelajar perempuan tahun 8 Sekolah Persediaan Arab Daerah Tempurung diraikan dalam satu majlis khatam Al-Quran. Majlis dimulakan dengan surah Al-Fatihah yang dikepalai oleh Awang Amir Hairil bin Haji Mahmud, Pegawai Daerah Tempurung. Penyampaian sijil kepada para pelajar disempurnakan oleh Awang Amir Hairil. Selain mendorong para peserta untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber motivasi bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat, majlis seumpama ini juga bertujuan menyeratkan kerjasama di antara para ibu bapa dan guru dalam mengendalikan majlis. Antara rangkuman berita dunia antarabangsa hari ini, bangunan pejabat Governor Adana Turki menjadi sasaran serangan bom. Di Colombia pula, kerajaan setempat dan pemberontak FARC memeterai perjanjian damai. Estamos precisamente
en reunión con el gobierno nacional, con delegados del gobierno nacional para, organizar este evento, que como todos ustedes saben es mañana a las 11 de la mañana. Desafortunadamente los espacios son limitados, ¿sí? Hay mucha más gente de las 800 personas que caben aquí en el teatro, que merecen estar, que quisieran estar, que deben estar. Dengan itu, sekian berita. Ikuti Buletin Sukan pagi ini bersama Waznah Fakriana Osman. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rofizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita dalam Buletin Sukan, cawangan B muncul juara kejohanan sepak takraw antara cawangan-cawangan pasukan polis di Raja Brunei 2016. Perlawanan akhir menyaksikan pertempuran pasukan cawangan B1 menentang B2. Pada set pertama, cawangan B1 mendahului set pertama 22-20. Cawangan B2 bangkit dan memenangi pada set kedua dengan kiraan 14-22. Perlawanan terpaksa diheret ke penentuan di mana cawangan B2 menang mudah 21-16. Jangan marah. Hadir dan menyampaikan hadiah penguasa kanan Haji Zaini Haji Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Pentadbiran Am dan Keuangan Polis di Raja Brunei. Kejohanan tersebut diadakan di Dewan Stadium Hassan Al-Bolkiah, Ibu Pejabat Polis Gadong kemarin. Kejohanan bola keranjang MAM Bakery bawah 23 tahun diteruskan lagi malam tadi dengan dua perlawanan. Pasukan Tayamat dan pasukan YTE menang kepada lawan masing-masing. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Terdahulu menyaksikan pasukan BYD B jersey kuning menerima kekalahan ketiganya kali ini kepada pasukan Tayamat.
Pada suku pertama, walaupun perlawanan berjalan rancak, namun Tayamat hanya mampu memperolehi 10 jaringan sementara BYDB memperolehi 5 jaringan. Suku kedua Tayamat masih mendahului dengan kiraan 22-19, pada suku ketiga dengan kiraan 44-31 dan suku terakhir Tayamat menewaskan BYDB dengan keputusan 60-51. Manakala perlawanan seterusnya menyaksikan pasukan YTE berjersi merah menang besar kepada pasukan BYDA. Sepanjang perlawanan kedua pasukan sering berbalas serangan, namun pada suku pertama YTE mendahului dengan kiraan 33-18. Pada suku-suku seterusnya perlawanan semakin rancak, namun YTE banyak menguasai perlawanan dan mengutip mata demi mata, di mana pada suku kedua dengan kiraan 57-38, pada suku ketiga 82-52 dan pada suku terakhir 110-70 untuk memenangi perlawanan. Beralih ke Liga J, Jepun, juara Liga 7 kali Kashima Antlers mara ke perlawanan akhir selepas menang tipis 1-0 ke atas tuan rumah Kawasaki Frontale dalam perlawanan separuh akhir play-off. Kashima Antlers berjersi putih melakar kemenangan ketika bertandang ke laman Frontale di Stadium Todoroki Athletics. Kawasaki yang berada di tangga kedua memiliki advantage dan memerlukan seri untuk melangkah ke perlawanan akhir menentang Urawa Red Diamond. Namun harapan Kawasaki itu berkecai apabila kecundang di tangan Kashima. Penjaring utamanya Yoshito Okubo hampir mencetak gol pada minit ke-22, namun cobaannya dihalang oleh penjaga gawang Kashima, Hitoshi Sogahata. Di penghujung babak pertama, Kashima juga berpeluang mencetak gol, namun cobaan Mu Kanezaki dihalang oleh penjaga gawang Kawasaki, Shogo Taniguchi. Kebuntuan gol terjawab 5 minit masuk babak kedua apabila Mu Kanezaki membuka jaringan tuan rumah Kashima. Masuk babak kedua, kedua pasukan saling melakukan cobaan untuk membolos gawang lawan masing-masing. Pada minit ke-59, tuan rumah berpeluang untuk menyamakan kedudukan, namun cobaan Kengo Nakamura melebar dari gawang. Selang 10 minit, cobaan Kyohei Nobrizato juga melebar. Pada minit tambahan babak kedua, Kashima hampir menggandakan gol apabila cobaan kaki kiri Eduardo hampir membolos gawang Kawasaki. Dengan keputusan ini, Kashima Antlers akan berdepan Urawa Reds dalam perlawanan akhir dua pusingan yang bermula Selasa depan. Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC telah mengeluarkan nama-nama pemenang pingat acara angkat berat pada Sukan Olimpik London tahun 2012 berikutan terlibat dalam doping. Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa telah mengeluarkan 7 nama pemenang pingat Sukan Olimpik London 2012 yang ditarik balik akibat isu doping. Seorang atlet wanita yang terlibat ialah pemenang pingat emas Rusia Yuliza Zaripova dalam acara lari berhalangan 3,000 wanita-wanita di Sukan Olimpik London 2012. Para atlet lain yang turut kehilangan pingat selepas menjalani ujian semula adalah terdiri daripada atlet angkat berat. Atlet-atlet tersebut ialah pemenang pingat gangsa kategori 53 kg wanita, Kristina Lovu dari Moldova,
Natalia Zabolotnaya dari Rusia dan atlet Belarus Irina Kulesha, pemenang pingat perak dan gangsa dalam kategori 75 kg, Tripsimi Kurshudian dari Armenia, pemenang pingat gangsa dalam kategori 75 kg, Alexander Ivanov dari Rusia dan Anatoly Sirichu dari Moldova, pemenang pingat perak dan gangsa masing-masing dalam kategori 94 kg lelaki. 5 atlet lain turut digugurkan dari acara yang disertai berikutan isu doping menurut IOC. Dengan paparan tadi, sekian dulu Buletin Sukan. Buletin Sukan seterusnya akan bersiaran pada pukul 4 petang. Teruskan bersama siaran Rampai Pagi. Daripada kami, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.